Okay, so kita akan masuk chapter 6, firefighting. So dalam YouTube, part 1 cerita pasal general, apa dia punya function dan apa general requirement. And number 2, part 2 of the YouTube cerita pasal maintenance. Okay, just to recap balik, purpose of why we have fire protection. Okay, macam ni. Fire protection, firefighting, apa beza dia? Firefighting ni bila dah jadi kebakaran. Kita nak fight fire tu. Jangan pula bertumbuk dengan fire tu. Maksud dia fight, kita nak padamkan kalau boleh. Okay, macam ni Kalau fire tu mudah dihandle, kita boleh buat, kita dah di-train guna fire extinguisher. Janganlah awak tak pernah guna fire extinguisher pergi, alamak ni nak cabut pin kat mana pun tak tahu kan. So sebenarnya you kena alert benda-benda ni. You kena equip diri you sendiri. Okay, at least you tahulah nak pegang fire extinguisher ni macam mana, nozzle dia nak cabut macam mana, nak tekan macam mana. Okay, so itu kena tahu diri sendiri. Macam orang kata general knowledge you. At least bila jadi kecemasan je, you dah tahu nak buat apa. Okay. At least guna fire extinguisher lah. I think that's the basic thing yang you need tahu. Contohnya macam nak lintas jalan. You kena belajar lintas jalan kan. Again, you equip yourself untuk cara nak guna fire extinguisher. Kat YouTube berlambak. Boleh tengok kat situ. Okay. So ini advice lah. Macam ni, I train my kids semua. Okay, this is kat rumah pun ada fire extinguisher. Ni fire extinguisher kalau rumah terbakar. Better kalau boleh, you boleh handle, go ahead kalau setakat kecil. Tapi kalau besar, better you leave, baik you lari dulu keluar siap-siap. Sebab kadang-kadang fire tu terlalu besar, lagi bahaya. Jangan pula Umi kata, Umi dah ajar pakai fire extinguisher, nak lawan, tak payah. Kalau fire tu dah bahaya, better you lari dulu. Kita panggil orang yang sepatutnya, contohnya bomba lah, kerja dia kan. Okay. Dan kadang-kadang fire ni, kita ingat boleh padam dengan air. Tak semestinya kan. Fire ni ada jenis-jenis dia. Nanti kita akan belajar what are the type of fire and what kind of extinguisher kita nak guna. Jangan main simbah air je, tak boleh. Sebab tu kena train guna fire extinguisher. Okay. Okay, purpose dia, firefighting selalu kita akan melibatkan fire extinguisher, okay, sprinkler dan sebagainya. Kalau kita kata fire prevention, maksudnya kita nak mengelak sebelum dia berlaku. Contohnya kita buat fire door. Maksudnya door tu kalau terbakar dia lambat. Macam tu Dia kalis, orang kata kalis api. And then kita adakan laluan emergency. Kita adakan tangga kecemasan. Kita adakan apa lagi untuk elak daripada berlakunya kebakaran. Okay? Maksudnya kita elakkan dulu prevention. Bila dah jadi, kita kena fight dia pula, fighting. And semua dua-dua ni duduk bawah protection system. Macam tu. Janganlah confuse, kata Umi apa beza firefighting, fire protection, fire prevention. Semua dekat keyword dia. Okay? Fire protection keseluruhan, bawah dia ada firefighting and fire prevention. Fight bila dah berlaku fire, prevent kalau boleh kita nak elakkan atau mengurangkan risiko kebakaran. Okay, dia punya function, first kali protect human life and also animal lah. Okay, kita human je, kena animal pun kena protect juga. Okay, to prevent huge destruction, okay, kita tak nak lah kebakaran tu jadi lagi teruk. Okay, untuk minimize cost kalau terbakar memang pening kepala lah. Kalau banjir, orang kata boleh lah basuh-basuh lap-lap. Tapi kalau rumah terbakar, Allahu Akbar, hilang semuanya, okay. And then to enhance daily activity yang exposed to the risk of fire. Contohnya dalam foundry, kilang besi. Takkan orang kata, fire, apa gila pula duduk dalam kilang besi, duduk fire. Memanglah fire tu memang kat situ. Sebab apa? Sebab kita nak guna fire tu. Okay? Jangan cakap orang kata tak boleh fire ni. Kita tengok condition kilang dia. Kalau kita libat dengan foundry, memanglah fire tu kat situ. Kau pergi jangan padam pula. So, kita kurangkan risk dengan cara dia apa? Cara dia kita pakai PPE, kita make sure ada shield dan sebagainya supaya kita tak expose kepada direct heat. Okay? Alert people lah, ni paling penting Kadang-kadang walaupun kita duduk 40 tingkat, terbakarnya tingkat 39, tapi kita kena kosongkan semua bangunan. Tak boleh dah orang duduk tingkat 2. Korang lari lah, I duduk tingkat 2, tak apa, api tak turun. No. Once berlaku kebakaran, satu bangunan walaupun setinggi KLCC, yang terbakar tu tingkat 87, the whole building must be evacuated. Okay, evacuate the whole building. Semua kena turun. Tak kisahlah kau duduk tingkat 1 ke, duduk basement ke, everybody must go. Okay, walaupun terbakar tu atas sekali. Okay, we never know what going to happen. Okay, and to meet OSHA requirement. Ini
Ini penting akta Akta ni kita akan tengok chapter detail dalam chapter 7. Okay, general requirement fire protection ni penting. Sebab apa? Umi tengok soalan test dengan final, dia suka tanya fire requirement ni. Umi macam pelik. Suka sangat soalan ni. Ada 4 je requirement dia. Requirement dia apa? Apakah employer dan majikan perlu sediakan? Okay? Perlu sediakan kepada dia punya pekerja. Pertama, dia kena adakan fire protection program. Dia kena buat fire drill, dia kena buat macam fire, semualah. Sebab fire ni wajib. Okay? Bila ada manusia berkumpul je, kita kena siapkan protection plan untuk orang ni. Macam mana orang ni nak keluar? Mana escape dia? Macam mana kalau berlaku kebakaran? Kat mana orang ni nak assemble point dia? Kat mana kita perlu berjumpa? Itu semua dah kena ada. Bukan bila nak terbakar, nak buat apa? Nak buat apa? Tak boleh So maksudnya kita kena ready ada fire protection program. Bukan setakat bila bangunan tu wujud, sebenarnya masa construction pun kita dah kena ada fire protection system. Contohnya, tengah-tengah buat construction terbakar. Pekerja pun kita tak pernah cerita, okey kalau terbakar nak buat apa? Fire extinguisher letak kat mana? Nak lari pergi mana assembly point? Nak buat kita kena sediakan. So briefing walaupun dekat construction area, belum ada bangunan, kita kena cakap dekat kita punya construction workers, berlaku kebakaran, meeting point dekat sini, kita akan kira kepala. Pentinglah, kita dalam construction site tu tak tahu orang keluar masuk berapa kan. So bila kita kumpul orang baru kita check, ada tak sekian. Kita takut dia terperangkap. Okay? So benda-benda ni sangat penting, kena ada. Walaupun bangunan tu belum wujud, tapi semasa construction you already have the plan. And kena provide fire fighting equipment. Tak payah nak beli bomba sebiji. Okay? Mungkin you akan sediakan fire extinguisher, fire hose, sprinkler system dan sebagainya. Tapi kalau mampu beli bomba sebiji, apa salahnya letaklah kat situ. Okay? Kedua, employer should make sure dah beli equipment ni, jangan pula pergi letak dalam almari, pergi kunci, jangan pula sorok kat belakang ni. Buat apa beli fire equipment kalau awak pergi sorok semua benda. Sebab fire fighting equipment ni kena easy access, kena wajib. Okay, jangan pula pergi letak bunga kat belakang pasu bunga, pergi letak ribbon dan sebagainya, tak perlu. So kena be visible and easy access. And make sure kena maintain tak ada obstacle depan dia. Jangan pula awak letak benda lain pula kat depan dia. Okay, kita kena nampak benda tu Walaupun kata alah merah lah, tak matching kat I decoration, tak boleh. Mesti biar dia kat situ. Memang tempat dia kat situ lah dia. Okay. Yang ketiga, firefighting mesti inspected and maintained. Kalau Umi, kita dah beli 3 tahun, elok je duduk situ. No, sebab apa? Kita tak tahu siapa dah usik. Ada yang kata tangan pergi cabut pin ke, ada kata tangan pergi main nozzle dia ke, kita tak tahu. So kita kena make sure maintain fire extinguisher mungkin every 6 months or yearly. Sebab kita nak tahu ada tak orang usik ataupun kedudukan dia pernah tak dia jatuh. Ada jatuh pin patah kita letak balik. Takut kan kena marah. Sebab tu kita kena check sebab apa? Kita make sure all the equipment is ready to use anytime, anywhere. Itu penting Sebab tu kena inspect and maintain. Dan keempat, kena train you firefighting team. Bukan train sebagai ahli bomba tapi train untuk guna basic. Contohnya cara nak guna fire extinguisher, okay? Macam mana nak alert, okay? Macam mana kita nak berkumpul dan sebagainya. Kita kena ada train. Selalunya kalau duduk kat building office tinggi dia ada fire marshal untuk tingkat ni. So fire marshal ni akan tahu berapa orang bekerja hari tu. So dia akan ada list nama, dia dah bawa turun list nama sesiap. Okay, siapa yang mana seorang yang punya dalam toilet kat atas. Mungkin kita tak tahu. Okay. And bila kita dah train, kita kena buat fire drill lah. Orang tak suka apa ni buat fire drill kalau turun tangga. That's normal. Kita kena train. Kalau tidak nanti orang bila bunyi fire dia naik lift. Tak boleh. Sebenarnya bila fire berlaku, alarm bunyi, lift tu automatically dia akan turun ke ground floor. Okay. Kalau tekan-tekan dah tak ada. Alamak, saya duduk tingkat 45 ni macam mana? Yes. You have to slowly turun guna stairs. Okay. Jangan buat main benda ni kalau fire drill. Alright. So dalam soalan yang Umi tengok daripada 2018, Umi jumpa 1, 2, 3. 3 soalan dia cerita pasal general requirement tadi, yang 4 tadi. Okay. Soalan pertama, select 3 general requirement of fire protection needed in automotive industry. Actually, hospital ke, otomotif ke, apa segala benda, dia guna yang 4 wajib requirement tadi.
Cuma mungkin industri juga berbeza. Mungkin foundry ada tambah sikit. Mungkin dari segi orang kata refinery oil and gas lain sikit. Ada lagi banyak. So wajib 4 tu mesti ada. Yang tadi Umi cerita. Employer kena sediakan apa? Kena sediakan protection plan, kena sediakan team, kena sediakan equipment. Itu wajib. So bila soalan tanya otomotif ke, hospital ke, library ke, kita akan guna 4 ni yang wajib. Yang ni dia minta 3. Korang ceritalah 3. Kat sini dia kata propose 2 general requirement. Ini dia nak 2. Describe 3 general requirement. Yang ni dia nak 3. Jawapan kat mana? Jawapan semua ada dalam ni. Pilihlah mana yang korang suka. Tapi janganlah cakap develop fire protection program. Tambahlah sikit. Kan? Kita bila jawab ODL ni banyak info. Tambah kasih panjang. Mesti banyak pun tak apa. Janji kita tahu apa yang perlu diisi. Okay? Pilihlah 4 yang dia suka. 3. Kerana dia nak 3, dia nak 2. So far dia tak pernah tanya 4. Okay? Alright. Senang je. General requirement ni, inilah slide yang akan ada jawapan dia. 4 ni wajib. 5, 6, 7 ikut industri. Kalau industri tu very critical, contohnya melibatkan oil and gas, melibatkan power plant dan sebagainya, dia ada lain sikit. Alright. Okay, lepas tu kita masuk general maintenance work. Yang ni 3 step wajib tahu. Okay, untuk yang firefighting ni dia special sikit, dia very clear. Step 1 inspection, step 2 testing, step 3 maintenance. Dalam video Umi ada cerita semua ni. Dan ada juga video tunjuk cara-cara nak maintain fire extinguisher. Dia siap tunjuk macam mana dia keluarkan powder tu, masukkan balik dan sebagainya. Okay, soalan Umi jumpa ni soalan pasal maintenance. 6 markah. Dia kata fire protection must be in good condition. Okay. Fire protection mesti preventive maintenance. Wajib preventive. Dia bukan breakdown. Dia kena preventive. Jangan masa nak pakai tekan nozzle, tak ada apa pun keluar. Itu dah bahaya nama dia. Okay. Soalan dia kat belakang ni je. Elaborate. Elaborate maksudnya jawab dengan panjang. Bukan sepatah atau 2 patah. Discuss, elaborate, jawab panjang. Kalau cakap list, name, memang jawab sepatah 2. Ingat beza dia. Elaborate the step of fire protection maintenance. Okay, kita tahu ada 3 step tadi. Jangan tulis inspection, testing, maintenance. Korang dapat 3 markah je lah Umi bagi. Okay, sebab dia kata elaborate maksud dia. First sekali cakap there are 3 step in maintenance activity. Dan tambah sikit inspection, number 1 is carried out. Inspecting the condition of device, maintain record and history. Okay, yang kedua testing, make sure periodic testing to demonstrate safety, satisfaction performance. Banyak sikit. Yang ketiga maintenance. Okay, contoh aktiviti dia cleaning, repairing and replacing perform for enhance of the device performance. Sebab dia nak elaborate. So sila jawab panjang sikit. Alright, 6 markah. Lepas tu Umi jumpa soalan ni. Okay, fire extinguisher are active equipment. Okay. Kalau nak tahu active ke passive equipment macam ni. Active equipment kita pakai dia. Kita nak. Contohnya kita akan fight the fire. Contohnya extinguisher, sprinkler, alarm, itu semua aktif. Passive pula, passive ni untuk macam pintu exit kan. Itu passive lah sebab dia pintu, dia duduk tegak. Bila buka barulah dia bergerak. Itu nampak tak beza. Kalau soalan kata, okay, what are the active equipment? Active equipment ni benda yang kita gunakan untuk fight the fire. Kalau pasif ni, pintu, tangga kecemasan, laluan kecemasan, itu dia. Macam dia ada je kat situ, dia tak buat apa-apa. Tapi digunakan untuk, orang kata mostly untuk keluar pada bangunan lah, untuk escape. Okay. Soalan ni apa? Ini cakap ni soalan lain. Okay. How often should fire extinguisher be inspected? Berapa kerapkah perlu inspect you punya fire extinguisher? Explain in brief the importance of inspection of fire extinguisher walaupun tak digunakan. Okey, kat sini dia duduk kat mana? Dia duduk kat bahagian inspection. Okey, kat slide ni Umi dah cerita detail. Okey, you akan cakap all fire extinguisher must be inspected at 6 monthly interval. Okey. Yang tu adalah visual inspection. Maksud dia visual inspection ni you nak tengok apa? You tengok pressure gauge, you tengok dia punya record. Kan selalunya dekat fire extinguisher dia ada tag kan. Kadang dekat badan, kadang tergantung. Bila last kali di check
bilakah last kali di maintain? So kita check. Kalau kita tengok dah lebih lah, dah setahun dah ni. Okay, cepat kita bagi tahu kita punya orang yang maintain tu. Okay, you need to come and do inspection. Kalau kita tengok baru je bulan lepas, tak payahlah. Okay, sebab tu penting ada tag record dekat atas fire extinguisher tu, so that we know. Selalunya manufacturer dia dah ada macam dia punya jadual lah. Cuma kita kadang-kadang diorang takut diorang terlepas pandang. So untuk kita yang macam bilik kita sebelah tu ada fire extinguisher. Jeling lah fire extinguisher ni. Ini dah setahun dah ni, dah expired ni. Kita alert kita cakap, saya rasa fire extinguisher kat sebelah bilik saya ni rekod last kali dia tahun lepas. Okay. Kita pun main peranan as a pengguna. Sebab kita kalau jadi apa-apa kita nak guna yang tu kan. So make it habit lah, kata check. Okay. Bukan kepoci, just nak tengok je. Jangan pula korang pergi usik fire extinguisher tu. Tak ada orang usik lah. Jomlah kita tekan surround. Jangan. Okay. So you kena check, okay, last bila. Okay, itu je. Okay. Bukan you do the inspection sebab you are not trained to do it. Sebab tu orang yang nak buat inspection ni orang yang terlatih. Bukan orang rajin, okay tak apalah, tak ada orang inspect, pergi ambil pen. Okay, saya dah buat inspection, tulis nama awak. Cannot Jangan tamper with the record. Sebab apa Umi cakap pergi check? No, check as a date bila dia. Jangan pula korang pergi serviskan fire extinguisher tu kau siap pula kau Umi kena tahu. Okay. So nak jawab yang macam mana? Lepas tu dia kata explain in brief the importance. Okay, the importance ni Umi rasa this one. Sebab apa? Sebab dia kata kadang-kadang pressure gauge ni menunjukkan kadang kita tak perasan ada kebocoran. Gas nitrogen dalam tu keluar pelan-pelan. By the time kita nak pakai tekan apa saja tak keluar sebab kita tengok Allah mak dia punya pressure gauge sudah turun dah. Maksud dia dah tak ada pressure dalam tu. Okay, sebab tu perlu ada inspection sebab the equipment must be ready to use anytime, anywhere, by anyone. Okay. Alright, ada lagi tak? Habis. Tu je 2 soalan dalam maintenance and tadi tu 3 soalan dalam general requirement. So